Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kita berjumpa lagi dalam sesi tutorial kita. Macam mana kita nak onlinekan bisnes kita, macam mana kita nak buat di kala PKP ni. Ramai yang buntu, ramai yang tercari-cari apa benda yang kita perlu buat. Okey, so hari ni saya nak ajar 4 teknik, 4 asas lah, 4 asas macam mana kita nak onlinekan bisnes kita. Sebenarnya bisnes ni memanglah susah kalau kita tak ada ilmu. That's why kalau kita ada ilmu, bagi saya sangat mudah. Kita just apply, kita fokus, kita konsisten setiap hari kita buat. Jangan hari ni buat, besok tak buat, lusa buat, tulat tak buat. Dia umpamanya seperti kerja. Okey, kita bisnes kita kena anggap kita ni bekerja. Okey, memang kita berniaga sebenarnya, tapi kita kena anggap diri ni kita bekerja. Kita adalah staff kepada kita punya bisnes ni. Kita adalah kita adalah pekerja untuk kita punya bisnes ni. So kita akan ada disiplin. Kita tak boleh hari ni kita buat, besok kita tak buat, lusa kita buat. Kalau sibuk, saya faham anda sibuk dengan urusan kerja, dengan urusan rumah, dengan anak-anak lagi. Yes, betul. Okey, masing-masing kita sibuk. So kita kena pandai bahagikan masa. Okey, contohnya kita ambil masa dalam masa setengah jam ke, setiap hari setengah jam ke sejam, kita buat posting, kita buat iklan, kita cerita tentang kehidupan kita, kita cerita minat kita, apa yang kita minat. Okey, so hari ni saya nak tunjuk dekat anda 4 asas bisnes, online bisnes ni. 4 asas dia. Okey, so kita nak pergi kepada slide kita lah. Dia macam seronok tau bila dapat type, dapat tulis dengan tangan ni. So macam excited, benda baru. So nampaklah dia punya apa yang saya cakap ni, saya terus tulis. So anda boleh nampak hari ni apa yang saya nak ceritakan dekat anda ialah, okey, apa yang saya nak tekankan dekat anda ialah 4 teknik marketing. Okey, ini apa yang saya belajar. Okey, apa yang saya tahu, saya ajarkan dekat anda balik. Dia ada 4 saja teknik dia. Okey, 4 teknik. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan keempat. Apakah teknik teknik dalam online kan bisnes kita ni? Okey, saya tukar kepada warna hijau. Tak ada, tak cantik lah warna hijau. Mungkin hijau boleh lah, purple lah. Nampak menarik sikit. Dia boleh tukar-tukar color. Itu yang bestnya benda ni. Kalau kita tulis dekat whiteboard, dia color kuning je. Yang pertama adalah nampak. And then yang kedua adalah kenal. Yang ketiga, nampak, kenal, trust. Okey, percaya. Dia keluar benda apa pula lah atas ni. Itulah kadang-kadang kita ni Allahu Akbar, sorry terkeluar pula. Trust, percaya, barulah datangnya sale. Okey, ini yang saya pegang lah sehingga sekarang. Apa yang saya praktikkan sejak setahun yang lalu pada bulan Mac. Okey, saya sebenarnya bekerja, and then bila bekerja, so bila jadinya pandemik ni, so tak boleh nak buat apa. Macam mana saya nak buat? Saya fikirkan cara, saya fikirkan jalan. That's why bila kita ni ada masalah, kita jangan fikirkan masalah, kita fikirkan cara nak selesaikan masalah. Kita fikirkan solusi. Apa yang solusi yang saya ada ketika itu adalah berniaga, bisnes. Macam mana saya nak berniaga? Sedangkan saya sebelum tu tak pernah berniaga gila-gila. Saya tak pernah buat gila-gila. Saya hanya buat sekadar suka-suka. Saya sekadar dapat RM50, alhamdulillah. Dapat RM100, alhamdulillah. Hanya untuk nak survive. Okey, hanya untuk cari duit tambahan. Tetapi pada waktu tu saya mula sedar, sampai bila aku nak berniaga macam ni? Sampai bila aku nak macam ni? Okey, saya sedar waktu tu. And then saya cakap, and then pum, jadinya pandemik ni.
pandemik pada bulan Mac. So saya cakap, Allahu Akbar, macam mana aku nak buat ni? Tak pernah buat online, tak pernah. Okey. So pada bulan 3 tu saya rasa hampir 2 bulan saya dan juga orang rumah saya termenung lah, fikirkan apa yang kita boleh buat. Just duduk rumah saja, tunggu dan lihat. So saya cakap tak boleh jadi ni, kita nak kena buat sesuatu. Saya nak kena buat sesuatu. Saya cakap kat wife, kita nak kena buat sesuatu. Kita tak boleh tunggu ni. Okey, kalau kita tunggu, makin lama makin tunggu dan lihat, kita tak tahu penyudah PKP. Dan kalau kita tengok hari ni, hampir 2 tahun dah nak PKP. Hampir 2 tahun dah COVID ni. Dulunya dah pandemik, sekarang ni kita dah jadi endemik. Kita kena sesuaikan keadaan kita dengan COVID ni. So pada bulan 5 saya tekad, apa yang saya buat dulu, saya buat orang nampak saya. Bila orang nampak saya, orang kenal. Bila dah kenal, datangnya percaya. Bila dah datangnya percaya, datanglah sale tu, insya-Allah. Okey. Ini 4 teknik yang saya nak ajak anda. Macam mana saya bermula? Saya bermula dengan 4 teknik ni. Okey. Saya bermula dengan 4 teknik ni. Dia macam ni. Macam mana anda nak buat? Bagaimana anda nak buat? Bagi orang, bagaimana orang nampak. Lepas tu, bagaimana nak bagi orang kenal. And then, bagaimana nak bagi orang percaya. Last sekali adalah result dia. Okey, keputusan terakhir, iaitu sale. Okey, saya cerita ni bukan sekadar bagi asas ni saja. Saya cerita ni untuk anda nampak macam mana perjalanan saya ni. Saya cerita berdasarkan pengalaman. So, saya grow, saya cari ilmu, saya improvekan, saya tingkatkan marketing, saya keluarkan kos marketing. Memang anda rasa, tak apalah Cik Izham dah ada kedai, Alhamdulillah, apa semua kan. Sebenarnya saya bermula macam anda juga. Okey, saya bermula daripada kosong. Okey, daripada saya tak ada apa-apa, saya hanya berniaga dari rumah saja. Okey, sorry, ada gangguan. Ada gangguan, tak apa. Abaikan gangguan yang belakang-belakang, latar belakang. Okey, so saya ni bermula macam mana anda bermula. Dapat je produk ni, tak tahu macam mana nak jual, macam mana nak salekan produk ni melalui online kan bisnes ni. Memang waktu tu Allahu Akbar, bela lah kita ni, memang bela. Tak ada ilmu, tak ada apa, semua tak ada. Tak pandai. Waktu tu memang saya tak pandai. Okey, saya mengakui saya pun tak pandai mana pun. Tapi saya ada ilmu sedikit, saya apply. Saya ada ilmu sedikit, saya apply. Satu je saya cakap, benda ni adalah proses. Anda kena percaya dengan proses. Benda ni tak jadi dalam sekelip mata. Okey? Memang anda nak fahamkan orang sekeliling sangat susah. Anda nak bagi orang faham, orang yang sekeliling kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, even ibu bapa kita. Tapi kita kena minta lah restu. Ibu bapa ni kena minta restu. Pada mula saya berniaga dulu, saya minta restu dengan mak saya, doakan supaya berjaya. Okey, sebab saya dah tak ada kerja waktu tu. Saya harap kepada, saya dah tak boleh masuk Singapura. So saya harap kepada bisnes ni. So saya rasa waktu tu down lah. Memang down. Apa preparation yang perlu saya buat, apa persediaan yang perlu saya buat. Di situlah saya bermula dengan fokus kepada bisnes saya. Okey, jom kita tengok apa yang perkara asas yang pertama tadi. Okey, saya cakap apa? Nampak. Apa yang dikatakan dengan nampak ni? Nampak ni lebih kepada nak bagi tahu orang. Nak bagi tahu orang. Kita kena bagi tahu kita berniaga apa, kita bisnes apa, kita buat apa. Ini jiran sebelah rumah pun tak tahu kita ni berniaga. Kita ni sebenarnya ada, bila kita nak berniaga ni, kita ada perasaan ni, malu. Yes, saya dahulu macam anda juga, malu, ya amat malu. FB profile saya dulu,
Kalau anda nak tahu apa gambar, gambar apa? Cuba teka gambar apa? Cuba teka. FB profile saya dulu gambar motor. Sebenarnya saya tak ada Facebook, okey? Facebook profile saya dahulunya saya buat untuk event pemotoran. Okey? Maaflah saya bercerita sedikit. Okey? Maaf saya bercerita sikit. Dia lebih kepada event pemotoran. So tapi bila saya dah kena pandemik macam ni, ini saya jumpa produk Bliss ni. Pada waktu kalau kita tengok bulan Mac kita pandemik 2020. Bulan Mei baru saya bergerak. Saya mulakan Allah anak saya main mic pula. Saya bertindak. Saya bertindak pada bulan Mac. Ini saya nak cerita pasal first kali adalah asas yang pertama tadi, nampak. Kita nak bagi orang nampak. Okey, yang pertama kena buang perasaan malu. Yang kedua kena percaya kepada proses. Trust the process. Okey? Percaya kepada proses. Yang ketiga, kena fokus dan juga konsisten. Saya cerita ni berdasarkan pengalaman. Macam mana saya buat, macam mana saya bermula. Saya nak cerita dulu bagi anda jelas, bagi anda faham. Saya tak nak bos ni cerita asas, habis nak buat macam mana. Nanti saya akan cerita benda tu. Sabar. Kita bukan satu topik ni panjang. Saya nak kena ulas, nak bagi anda faham. Okey? Nampak ni dia akan ada halangan ni. Dia pertama sekali dia malu. Yang kedua dia tak percaya dengan proses. Boleh ke? Okey. Ini yang Sifu saya cakap lah. Okey. Kita jangan buat kerja Tuhan. Okey. Kita kena usaha dulu. Usaha. Macam siapa cakap duit. Macam stokis Fauzan kita, duit, doa, usaha, istiqomah. Istiqomah kot saya rasa. Okey. Istiqomah ni ibaratnya konsisten lah. And then tawakal. Ini dia. Duit. Do, usaha, duit. Trust the process. Kita kena percaya dengan proses tu. Benda ni anda nak brandingkan diri anda nak bagi orang nampak diri anda, mengambil masa yang lama. Saya bermula bulan Mei dan barulah ada perubahan pada bulan Disember. Ini pun masih kurang lagi. And then saya rasa paling mendadak adalah bulan Februari lah. Inilah saya rasa mungkin bulan Februari. And then sekarang pandemik, kita down balik. Tak apa, kita cuba bangkit balik. Kita walaupun kita rasa sale turun, sale tak pergi jauh, yes, memang kita rasa down. Mana-mana founder, mana-mana owner pun akan rasa down. So apa cara untuk kita bangkit? Kita kena fikirkan cara nak bangkit. Jangan kita down je. Ini kita dah pergi cara nak bangkit. Tak, saya tak akan cerita cara nak bangkit. Saya memang dia kena bercerita macam ni. Okey. So, yang pertama tadi nampak macam mana. Kena buang dulu sifat malu, tak percayakan proses, tak percaya benda ni boleh buat, tak percaya saya tak pandai. Ubah benda tu, ubah mindset kita. Mulakan tindakan yang kecil, ubah sikit-sikit. Okey, kita kena ubahlah sikit-sikit. Bila kita dah biasa buat benda tu, insya-Allah kita boleh buat, kita mampu buat yang lebih baik. Okey, macam mana kita nak bagi orang nampak? Melalui apa? Sekarang adalah trending sekarang adalah apa? Kalau korang tahu trending sekarang apa? Media sosial. Ini orang dia cakap ni, online kan business, yes. Online kan business, tapi ini yang free marketing. Online kan business, yes. Ini adalah salah satu free marketing, free je, tak payah bayar.
Buat-buat bayar, kita gunakan kita punya media sosial. Gunakan media sosial anda seperti apa? Facebook, WhatsApp. Saya tulis supaya anda nampak. Kalau saya bercerita saja, anda tak nampak. So, saya suka tulis. Facebook, WhatsApp, kita ada apa? IG. Kita ada apa? Twitter. Kita ada apa? TikTok. TikTok saya belum lagi mengkaji. Ni wife saya pandai lah. TikTok kita ada apa lagi? Kita ada Google. Google. Bukan Google. Kita ada apa lagi? Apa orang panggil apa? Website lah. Something like that. Website. Okay. Kita ada apa lagi? Shopee. Kalau anda tengok. Okay. Ini salah satu media sosial. Trending waktu ni, kebiasaan semua dia online kan business. Macam mana kita nak online kan business? Bos, saya tak pandai. Tak pandai tak apa. Saya dulu pun tak pandai, tak tahu pun. Memang saya tak pandai. Saya tak tahu nak guna macam mana pun. Saya tak tahu macam mana nak buat. Dulu saya macam anda, skeptical, tak percaya bila sifu ajar, cikgu-cikgu ni ajar, saya rasa boleh ke buat ni? Saya tak confident. Tetapi bila saya dah berjaya, bukan berjaya lah, tak berjaya pun. Saya just nak kongsikan dekat anda. Saya tak berjaya pun, biasa-biasa saja. So, saya dah melalui proses tu. Saya dah melalui proses di mana saya dah buat benda-benda ni. So, inilah hasilnya yang anda tengok. Orang kita dia suka tengok hasil. Dia suka tunggu tengok hasil dia. Tunggu tengok. Dia suka tengok macam tu. Dia memang suka tengok orang ada hasil dahulu, barulah dia buat. Tunggu orang itu kaya dulu, baru dia nak ikut dari belakang. Okay. So saya tak nak bagi komen lah. Banyak-banyak. Okay. Macam mana nak bagi nampak, kita kena online kan bisnes kita. Tapi adakah dengan cara menjual di media sosial? Adakah dengan cara menjual? Saya tak cakap teknik ni salah. Saya tak cakap tak boleh menjual. Okey? Tetapi kita kena kuatkan kita punya media sosial. Kuatkan media sosial kita. Kuatkan media sosial. Kuatkan dahulu media sosial kita. Macam mana kita nak kuatkan media sosial kita? Kita kena aktif lah dekat media sosial. Kita tak boleh posting seminggu sekali, sebulan sekali. Paling teruk dia sebulan setahun. Baru dia update. Dan kalau kita tengok apa yang kita sibuk buat, cuba buka balik Facebook kita. Kita selalu share orang punya, betul? Saya tak halang anda share orang punya. Tetapi contohlah ada satu posting yang menarik. Posting dia buat, anda tengok, anda macam suka posting dia. Tak ada masalah, share. Boleh tekan butang share kat sini. Share. Tetapi bila anda share, kan, share a posting, anda kena ceritalah pandangan anda. Wah, bestnya, aku memang suka gila lah dengan kek ni, Pak. Apa tu, hari ni ada resepi lah. Ataupun kita buat caption sikit. Simpan di sini. Lepas tu, post yang kita nak share tu. Faham? Buatlah ayat caption. And then jangan lupa, benda pertama, contoh saya akan cerita tentang Facebook dahulu. Macam mana kita nak bagi orang nampak dekat Facebook? Okey. Pertama, storytelling. Ceritakan tentang kehidupan, kita punya minat, kita punya hobi.
Kalau suka tengok movie kan, movie, kita ceritalah pasal movie. Movie apa yang kita minat, kita ceritalah, kita buat huraian ikut pendapat kita, okey, pandangan kita. Jangan pandangan yang negatif, kita bagi yang pandangan positif. Pandangan negatif janganlah kita kutuk, kita hina cerita tu, tak habis lah, merepek lah cerita ni jalan ni. Tak, kita cerita dia, mungkin kalau cerita ni boleh ditambah baikkan ke, buat macam gini ke, buat macam gini ke ending dia, macam gitu, okey. Kita kena positifkan Facebook kita. Jangan cerita benda yang bukan-bukan, okey. Okey, orang pandang, orang tengok, orang menilai kita. So hanya bercerita tentang positif. Kalau komen, maksudnya sebelum ni kalau anda tengok video saya, dengar benda yang positif, fikir benda yang positif, nampak benda yang positif, cakap pun benda yang positif. Kalau setiap hari kita buat benda tu, kita tengok benda tu, dia akan jadi positif je kehidupan kita. Okey? So apa lagi yang kita boleh kongsikan? Resipi ke? Anda kan pandai masak. Kalau pandai masak, buat resipi. Contohnya anda pandai make up, buatlah tutorial make up. Tutorial. Anda pandai apa lagi? Mungkin anda pandai anda suka buku atau novel, buat cerita tentang tu. Kalau suka makan, anda suka masak, suka try makanan, try makanan, anda carilah tempat-tempat yang anda suka, ambil gambar dan bercerita. Okey, buat storytelling. Anak-anak, okey, mungkin bercerita anda dengan anak-anak, anda dengan ni, kalau anda pergi melawat mana-mana, anda berceritalah tentang melawat tempat, cerita. Sebab tu Facebook saya, kalau anda perasan, Facebook saya banyak bercerita. Saya tak menjual di Facebook. Menjual ni jarang sekali. Menjual ni kira sekarang dah mahir sikit nak guna kan. Menjual ni jarang sekali lah. Saya lebih kepada bercerita. Suka bercerita. Bercerita, berkongsi. Okey. Lagi apa lagi? Suka share. Suka share posting juga saya pun. Suka share. Kalau benda tu menarik, saya suka share. Kalau anda tengok kat Facebook saya, inilah yang perkara yang saya buat. Okey? Saya cerita tentang bisnes. Saya suka bisnes. Macam mana nak tingkatkan bisnes. Okey? Ini saya suka bercerita dekat Facebook saya. So, okey? Inilah benda yang anda perlu lakukan. Dekat Facebook anda tu, Facebook personal. Facebook personal ni, inilah benda-benda yang anda boleh lakukan. Tak ada idea lah bos, apa semua. Kalau tak ada idea, bagilah kata-kata yang saya kongsikan setiap hari tu, anda boleh share kata-kata semangat. Lagi apa lagi? Doa. Kita ni Facebook ni, kita kena berikan manfaat. Berikan manfaat kepada orang lain. Bos, tak ada orang like. Okey, dia cakap dengan saya, ada juga yang cakap dengan saya, tak ada orang like dan komen. Okey? Ini perkara biasa. Kita kena try and error. Benda apa yang orang suka, apa yang orang suka, benda itulah yang kita suka. Contohnya, kita suka orang kongsi cerita dia. That's why kita suka, kita akan komen dekat dia, wah syok lah, boleh pergi bercuti, boleh pergi sini, boleh pergi sana kan. Kita suka tengok dia punya cari cerita dia. Macam itulah kita ni sebenarnya buat dekat kita punya Facebook. Kita kena storytelling, kita kena bercerita. Sebab orang ni suka membawang, suka ambil tahu. Bukanlah menyebok. Maksud saya, orang nak tahu tentang kehidupan kita, orang nak tahu apa yang kita buat.
Orang macam suka tengok kita. Dari kita bermula daripada kecil, daripada tepi jalan, lepas tu kita buka besar sikit, and then kita ada bus, and then kita ada kedai, sekarang kita ada kilang, kita ada, nampak tak perubahan tu? Orang suka tengok kejayaan. Kita suka tengok apa? Bukan nak menyebok. Tapi memang saya cakap, orang ni suka menyebok, membawang, suka ambil tahu. Ini biasa. Saya pun kadang-kadang suka scroll orang punya Facebook. Okey, sebab kita nak tahu apa dia buat ni. Kalau Facebook dia tak menarik, tak ada apa-apa manfaat, okey, kita tak buka Facebook dia. Kita tak buka. Kita tak suka. Macam mana orang tak suka, macam tu juga kita tak suka. So kita kena fikirkan, buatlah apa-apa cerita yang berkaitan dengan diri kita. Dia akan ada beza. Kalau anda cerita pasal kehidupan, pasal keluarga anda, aktiviti anda lakukan, orang akan ada like dan komen. Okey? Macam saya tak adalah. Saya bukan idola. Saya bukan influencer. Saya sekadar nak kongsi dengan anda saja. Okey? Ini Facebook. Dan perkara yang kedua yang anda perlu tahu, okey? Perkara kedua adalah hashtag. Hashtag bagi saya sangatlah penting. Nak membina hashtag ni mengambil masa yang sangat panjang. Ambil masa. Okey. Semua ni sebenarnya ada related nanti. Okey, nak saya akan cerita. Hashtag kita buatlah. Sebab tu kalau anda perasan saya ada 4 hashtag saya. Okey. Bliss HQ Empire and Lisa Team. Apa lagi? Bliss Air Freshener. Apa lagi? Apa lagi saya tak ingat. Jutawan and Lisa kot, kalau tak salah saya. Okey. Kalau anda perasan, ini sekarang dah mencapai hampir 10,000 kot, saya rasa 10,000 hashtag ni. Okey, 10,000 ni bukanlah kita buat seorang-seorang. Okey, bukan kita buat seorang-seorang. Hashtag ni kita letak dekat setiap story kita, setiap jalan penceritaan, setiap story kita di media sosial. Tak kisahlah dekat mana pun, dekat WhatsApp ke, Facebook ke, IG ke, Shopee ke, janganlah kita tinggalkan hashtag ni. Okey, hashtag ni jangan tinggal. Setiap posting saja mesti ada hashtag, wajib. Inilah kita punya trademark kita. Pada awal-awal memang anda tak rasa lagi. Bila dah jauh nanti, dah pergi jauh, dah buat gila-gila, anda akan rasa benda ni. Ini memang ambil masa. Hashtag ni akan direcord. So maksudnya hashtag ni lah. Sebab tu orang suka tanda palang. Kalau anda perasan, orang suka buat tanda palang ni. Maksudnya kita nak masuk kontes apa-apa, okey, tanda palang ni dia orang akan, okey, korang akan kena hashtag era, era music nombor 1. Nampak tak dia suruh kita buat Hot FM, hashtag Hot FM. Nampak tak? Even iklan radio pun minta kita buat hashtag. So benda ni penting. Kita nampak macam biasa-biasa, tapi benda ni penting bila anda dah berkembang. Ini saya akan ceritakan kemudian, okey? Tapi anda kena buat benda ni dulu. Facebook, media sosial ni anda kena bercerita dulu, buat story dulu, bagi orang nampak. Okey? Lepas tu dekat anda selitlah dengan soft sell, hard sell.
Okey. Anda kena bagi orang nampak dulu. Buat story. Bila dah buat ni, barulah selit dengan benda ni. Contohnya lah, posting pagi, anda bercerita, ada 100 like, 50 komen. Okey, tengah hari anda buat posting lagi. Anda buat posting, mungkin orang yang like 10 like, 2 komen. Nampak orang tak berminat. Ini posting menjual lah. Kita buat soft sell contohnya. Ini story. Ini meningkat ni, engagement meningkat. Ini engagement menurun. Petang kita buat story lagi. Story main dengan anak-anak ke, gambar dengan family ke, gambar dengan anak-anak ke. Okey, pom naik lagi 100 like, 50 komen. Okey, cerita macam mana anda kena mengikut kreativiti anda. Okey, ini akan naik lagi. Pada masa yang sama, dia akan nampak benda ni. Okey, malam buat wish ke, ataupun selamat malam ke. Okey. Okey. Ini mungkin adalah 20 like, 5 komen. Okey. Ini mungkin drop. Okey. Nampak tak dia punya related dia? Saya nak anda faham konsep ni. Sebab tu dia kena selit-selit iklan. Ini cerita, iklan, cerita, wish. Faham? Faham kan faham ni? Hampir saya rasa ni baru satu topik saja. Nampak je. Kena buat orang nampak kita. Kena buat orang nampak. Bila dah nampak ni, orang dah suka kita punya cerita, story pun dia suka, dia akan tertanya-tanya, apalah Rafi'ah ni buat, apalah Mamat ni buat. Dia akan tanya. Dia ada tanda soal. Dia ada perasaan ingin tahu. Ini kita. Ini biasa. Dia ada perasaan ingin tahu. Okey, walaupun kita dah selit-selitkan iklan kita, percayalah cakap saya. Okey. Bila kita terserempak lah. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman. Dia terserempak dengan kita. Mat. Zaham, kau jual minyak wangi ke? Ataupun dia akan gelarkan kita ni, oi, tauke minyak wangi. Nampak tak? Bos wangi. Okey, nampak Nampak ke nampak ni? Inilah sebenarnya kita nak bagi orang kenal kita. Nampak kita, nampak. Kita bagi nampak dulu. Nampak. Nanti topik kenal saya akan ulas untuk video yang kedua. So, bagi orang nampak dulu. Kuatkan media sosial. Kuatkan dahulu. Kuatkan media sosial and then aktif lah, maksud saya. Aktif. Tak kisahlah apa-apa cerita pun. Okey? Kuatkan media sosial anda untuk kita belajar lebih lagi lepas ni. Kenapa saya minta anda kuatkan media sosial? Dia semua ni ada bersangkut paut. Dia ada kaitan. Okey? Percayalah cakap saya. Kenapa saya suruh anda kuatkan media sosial? Benda ni ada kaitan di kemudian hari. Okey? Benda ni anda perlukan di kemudian hari. So kita get prepare dulu. Ini yang saya cerita pasal slide sebelum ni. Preparation. Kalau anda tengok slide saya sebelum ni, slide daripada Blitz HQ, kita orang ni ada suara yang sama, bunyi yang sama. Cuma cara mengajar berbeza, cara bagi semangat berbeza. Tetapi dia punya key dia, kunci dia sama saja. So that's why saya cakap kena kuatkan, kena aktifkan benda ni. Sebab semua ni ada sangkut paut, ada kaitan. Anda akan lihat
nanti. Okey, kenapa saya nak buatkan benda-benda ni? Kena kuatkan media sosial. Yang kedua, hashtag, cipta hashtag anda. Okey, cipta hashtag anda. Ketiga, apa lagi? Ketiga apa lagi? Bagi orang nampak. Buat orang nampak. Keempat, banyakkan story. Okey. So inilah first perkara perlu anda lakukan. Okey. Ini untuk bahagian nak onlinekan bisnes. Anda jangan faham pula. Jangan salah faham. Aku dapat produk, bos suruh aku buat Facebook dulu. Bukan maksud saya macam tu. Menjual seperti biasa. Okey? Sebabnya benda ni perlukan masa. Okey? Menjual, anda perlu menjual seperti biasa. Okey? Promote seperti biasa dekat kawan-kawan. Okey? Ini perkara yang biasa. Saya tak nak sentuh bab ni. Itu nanti saya akan cerita. Okey? Ini memang biasa anda perlu buat. Ini wajib anda buat, menjual ni. Kalau tidak, macam mana nak dapat income? Yang berkaitan dengan bisnes Facebook, online kan bisnes ni. Macam mana kita nak grow lebih besar? Grow. Okey? Itu yang saya berbual dengan anda sebelum ni. Contact number ada berapa? Contact. And then Facebook ada berapa friend? Kita ambil lah. Ni 500. Ini 1000. So total 1500. Kalau 1500 ni pun tak tahu apa yang anda buat, tak tahu, tak pernah nampak, tak pernah tengok pun iklan dia, anda rasa 1500 ni akan beli ke? Itulah bila tak ada orang beli, dia cakap apa? Alasan dia, alasan ejen Bliss dah ramai lah bos. Ejen Bliss dah ramai. Lorong belakang rumah saya pun ada ejen Bliss. Nampak ke nampak? Rumah dah jadi ejen. Okey. Lepas tu orang tak membeli sebab ekonomi. Okey. Lagi apa lagi? Dia cakap apa lagi? Persaingan tinggi. Dia cakap apa lagi? Macam mana nak bersaing dengan stokis? Dengan MS. Ni di antara alasan-alasan yang kita akan berikan. Okey? Okey, ini antara alasan bila kita tak jadi, tak dapat nak jual. Okey? Tak dapat jual. Lepas tu yang paling best apa? Dia tak dapat jual, dia akan jadi apa? Pakai sendiri sampai habis. Pakai sendiri. Saya tak nak anda macam ni. Okey? Simpan bawah katil. Simpan bawah katil. Lagi, produk murah, orang tak suka. Tak suka. Okey. Apa lagi alasan? Apa lagi yang dia akan buat? Ini yang akan terjadi bila kita ciptakan alasan di atas. Sedangkan kita dah ada tadi 1500 orang. Takkanlah, saya tak percayalah. Takkanlah 10 orang tak beli kan. 1500 orang ni, kita ambil 10% lah. 10%. Kalau 10% ni hampir 150 orang. Orang mesti beli dengan kita. Orang kena beli dengan kita.
Bos, saya dah PM dia orang, saya dah cakap dengan orang, saya dah buat iklan, dia orang tak beli bos. Sabar, kan saya cakap. Trust the process. Okay? Ini benda yang akan pegang. Itu baru topik pertama. Okay? So, saya harap anda fahamlah kunci yang pertama untuk kenal. Kenal pula. Ya itulah. Seronok pula pakai pen-pen ni. Kunci pertama untuk nampak. Itu kunci pertama. Buat orang nampak, buat orang nampak. Bagi orang nampak dulu. Kalau kata 1,500 orang dah nampak, takkanlah orang tak beli. Betul? Bagi orang nampak, ini produk duduk buah katil, orang pun tak tahu kita berniaga apa. Banting pun kita tak gantung dekat pagar. Jiran pun tak tahu kita berniaga apa. Kita sibuk, barang tak jalan lah, barang tak susah jual lah. Ini yang terjadi. Saya bercerita berdasarkan pengalaman. So, macam mana kita nak buat lebih baik, macam mana kita nak grow lebih baik. Okay, kita akan sambung semula dalam kita punya sesi sesi tutorial kita, sesi video kita. Saya harap anda semua dapat berikan manfaat untuk untuk buat lebih baik lagi. Okay, saya harap saya dapat berikan anda sedikit lah perkongsian daripada saya, apa yang saya buat, apa yang saya mulakan daripada permulaan. Okey, percaya pada proses. Saya nak belajar benda ni, saya perlu bayar mahal. Tapi saya bersyukur sebab saya bayar, saya dapat ilmu ni, and then saya turunkan dekat anda semua. Saya ajar anda semua dengan ilmu apa yang saya ada. Saya kongsikan dengan anda semua apa yang saya faham, apa yang saya jelas tentang ilmu yang diberikan. Okey. So itu sajalah setakat hari ini. So kita akan berjumpa dalam sesi kedua nanti, insya-Allah. Okey. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.